InsyaAllah kita buka ke kuliah subuh pada pagi ini dengan sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa semuanya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan soleh dan pesan-pesan dengan kebenaran dan pesan-pesan dengan kesabaran. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa iltifa wa lifaratu wa istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatu ilal khairi ibtigha amradatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bersama sekali lagi pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan tuan-tuan semuanya berada dalam kesihatan, nasihat dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita mengambil sedikit masa kita dengan kita menyambung tafsiran surat Yasin, ayat yang ke-68, ayat 69 dan seterusnya, insya-Allah. Dalam ayat yang ke-68 Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq, dan naklah diingat bahawa sesiapa yang kami panjangkan umurnya. Dan ingatlah bahawa sungguhnya sesiapa yang kami panjangkan umur dia, maka kami kembalikan kejadiannya kepada keadaan lemah. Kami balikkan ataupun kembalikan akan kesihatan dirinya, keadaan dirinya dalam keadaan lemah. Hakikat ini memang jelas. Maka mengapa mereka tidak mahu memikirkan? Apalah yang akilun. Mengapa mereka tidak mahu memikirkan tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala ini? Jadi Allah Taala, kita lihat pada tafsirannya, Allah Taala memberitahu kepada manusia bahawa inilah hukum dan juga peraturan hidup yang mesti dilalui oleh setiap manusia. Inilah sunnatullah. Sunnatullah ataupun hukum Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kehidupan manusia ini. Maknanya
kita hidup mulai daripada kita di alam janin ataupun alam bayi, kemudian kita lahir ke dunia dalam keadaan lemah, kemudian kita mengambil masa yang lama untuk kita bertatih, kemudian kita berlari, berdiri, berlari, dan seterusnya kita menjadi orang remaja, orang tua, kan, dan akhirnya kita dalam keadaan lemah. Inilah kata seterusnya kitaran kehidupan manusia ini, yang mana yang muda akhirnya akan menjadi lemah semula dah. Jadi orang yang umurnya panjang pastilah tua. Kalau keadaan diri bertambah tua, pastilah kekuatannya semakin hilang. Kalau dulu waktu dia muda, keadaan cergas, dia boleh mengangkat bebanan yang kuat, yang berat, dengan jumlahnya contohnya 200 kilo, 300 kilo dan sebagainya. Contoh lihatlah bagaimana orang-orang yang bertanding di peringkat Olimpik, sukan Olimpik, mereka mampu mengangkat bebanan berat sampai 227 kilogram, 336 kilogram, jumlah yang bebanan berat yang mampu diangkat oleh manusia. Akan nanti apabila sampai masa dan ketikanya manusia akan menjadi tua dan akhirnya lemah dan tidak lagi mampu untuk mengangkat bebanan berat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wallahu allazi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wasyaiba yakhluqu ma yasha wa huwal aliyyul qadir. Wallahu aliyyul qadir. Surah Rum ayat 54. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu. Allah Taala menciptakan kamu bermula daripada keadaan lemah. Wallazi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian selepas daripada lemah tadi kamu menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Dan sesudah kami menjadi kuat, akhirnya kamu menjadi lemah. Dan serta tua beruban. Wasyaibah yakhluqu ma yasha. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dikehendaki oleh Dia. Wa huwal aliyyul qadir, dan Dia Allah Taala itu yang maha mengetahui lagi maha berkuasa di atas segala sesuatu yang terdapat di alam dunia ini. Inilah kehebatan dan juga kekuatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala mampu menjadikan manusia daripada keadaan lemah menjadi kuat, kemudian daripada keadaan kuat akhirnya menjadi lemah, menjadi tua dalam keadaan badan kembali menjadi bongkok, telinga dia kurang mendengar lagi. Kalau dulu ketika hidup dalam dunia, ketika muda, maka pendengarannya kuat, pandangan mata dia jelas, cakap pun kuat. Tapi bila dah menjadi tua, maka pendengaran dia kurang dengar, percakapan dia pun tak berapa jelas, dan berjalan pun dalam keadaan kata susah nak berjalan, bertongkat, ada yang berjalan bongkok dan sebagainya. Inilah tuan-tuan mana putaran kehidupan Allah Taala, kejadian manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dia jika dipanjangkan umur, maka dia kembali menjadi anak kecil ataupun nyanyuk. Keadaan inilah yang dikatakan sebagai nyanyuk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa minkum man yaruddu ila azzalil umur. Wa minkum man yuraddu ila azmal umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ada di antara kamu yang dilanjutkan usianya ke peringkat tua nyanyuk, sehingga dia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. Jadi banyak benda yang dia lupalah, yang tak tahu. Walaupun waktu dia muda, banyak benda yang dia tahu, banyak benda yang dia ingat dan petah bila bercakap dan berbicara. Tapi bila dah menjadi tua, maka ingatannya semakin kuat, semakin lemah daripada semasa ke semasa, dan akhirnya tidak lagi dapat mampu mendengar. Selagi mana dia tidak dicabutkan lagi nyawanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia terpaksa menempuh kehidupan tadi dalam keadaan tua renta, dalam keadaan lemah, dan ada yang terlantar begitu dalam keadaan sakit, tidak mampu untuk lagi bangun untuk berjalan, untuk menjalani kehidupan harian. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan menjadi tua nyanyuk.
Kita jangan dipanjangkan umur sehingga menjadi tua dan nyanyuk. Sebagaimana sabda Nabi SAW atau berdoa baginda Rasulullah SAW, wa a'udzubika an arudda ila azzalil umur, wa a'udzubika min arudda ila azmal umur, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada dipanjangkan umur sehingga menjadi nyanyuk. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, afala ya'qilun, afala ya'qilun, maka mengapa mereka tidak mau memikir. Jadi ayat ini menyuruh manusia berfikir tentang dengan baik tentang umur. Sekiranya digunakan umur yang panjang tetapi tidak dipenuhi dengan ketaatan dan juga amal ibadah dan melakukan amal-amal kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia menjadi orang yang paling tidak berguna. Umur yang panjang Allah Taala gunakan kepada kita, hendaklah sepatutnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan mengerjakan amalan dan juga ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kehidupan kita dan dimudahkan kita di alam kubur dan juga di akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menjelaskan tentang perbezaan derajat manusia yang digunakan umur yang panjang, sama ada baik atau buruk adalah berdasarkan kepada amalannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sabda Nabi sallam ketika ditanya oleh seorang lelaki, anna rajula qala ya Rasulullah ayyun nasu khairin, wahai Nabi, manakah manusia yang paling baik? Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Qala fa ayyun nasu syarr? Qala man tala umuruhu wa sya'a amaluhu. Jadi ada seorang lelaki datang kepada baginda Rasulullah bertanya berkenaan dengan manakah manusia yang paling baik dan manakah manusia yang paling buruk. Maka lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, manusia yang paling baik adalah orang yang panjang umur dia dan baik amalan dia. Sedangkan manusia yang paling buruk ialah orang-orang yang panjang umur dia tetapi buruk pula ataupun keji pula amalan dia. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Daripada hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa seseorang itu bergantung kepada amalan dia. Amalan dia, kebajikan dia. Ada orang yang digunakan umur yang pendek. Maknanya lahir ke dunia je telah meninggal dunia. Ataupun masih kecil telah meninggal dunia. Ada juga dekat Malaysia yang digunakan umur yang panjang. Sampai umur dia 100 tahun. Ada umurnya sampai 120 tahun. Masya Allah. Panjang umur dia tuan digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi naklah digunakan umur yang panjang tadi dengan kebaikan, dengan melakukan ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita di alam kubur, bebas daripada persoalan munkar dan nakir, dan juga akhirnya kita di pada masyarakat besok pun mudah dan disegerakan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Mautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Mati dalam keadaan dan mentaati Allah Ta'ala lebih baik daripada hidup dalam keadaan menerhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada juga manusia yang mengambil sikap tidak mahu beramal, bersungguh-sungguh di zaman mudanya dan berniat nak beramal ketika tua. Ni ada juga tuan-tuan. Ada juga sikap kalau manusia ni, persepsi dia, pandangan dia lain. Jadi dia menganggap bahawa umur muda adalah umur untuk berpoya-poya ataupun bersuka-suka, bersonak dan sebagainya. Dan sepatutnya umur muda ini digunakan untuk mengerjakan ibadah. Ini satu tangkapan ataupun sikap yang tidak baik. Ini merugikan diri dia sendirilah. Mana tahu kan ketika dia berpoya-poya dan ketika bersonak-konok, maka datanglah malaikat maut mencabut nyawa dia. Dari masa itulah dia menyesal kerana tidak mampu lagi untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala kerana telah pun dicabut nyawa Allah Ta'ala. Jadi kita jangan menganggap masa muda itu kita gunakan dengan sebaiknya untuk berniat Allah. Sepatutnya masa mudalah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni khamsan qabla khamsin, syababaka qabla al-haramain, ghidaka qabla fakri, sihataka qabla sakri, faraka qabla syugri, wa hayataka qabla al-mauti.
jagalah oleh kamu akan 5 perkara daripada 5 perkara. Pertama, muda sebelum kamu tua. Syababaka qablal haramik. Muda kamu sebelum kamu tua. Qabla sihat kamu sebelum kamu sakit. Dan kaya kamu sebelum kamu fakir. Lapang kamu sebelum kamu sibuk. Dan hidup kamu sebelum kamu mati. Jadi tuan-tuan, naklah kita orang kata jangan membazirkan usia ataupun masa muda yang telah pun dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Naklah kita mengajarkan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh. Mudah-mudahan kalau seandainya tiba-tiba malaikat maut, maka kita tidak lagi menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tindakan macam tadi, manusia yang bersikap tidak mahu beramal sungguh-sungguh di zaman muda dan hanya berniat untuk beramal ketika tua. Jadi tindakan ini tuan-tuan ada tindakan yang salah. Kerana kalau sudah tua, ibadah tak dapat disanakan dengan sempurna. Disebabkan tenaga dah jadi lemah. Badan pun sentiasa kadang tak sihat. Telinga pun dah tak apa dengar. Kemudian cakap pun tak berapa habis lagi. Mata pun tak apa terang. Jadi macam mana nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. As-sihah wal faragh. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua nikmat. Ramai di kalangan manusia ni rugi akan keduanya. Pertama, nikmat waktu sihat. Dan yang kedua, waktu lapang. Pertama, nikmat waktu sihat, dia tak digunakan dengan sebaiknya. Kemudian yang kedua, nikmat waktu lapang pun dia tak gunakan dengan sebaiknya. Siapa pengajaran daripada ayat yang ke-68 ini, tuan-tuan? Pertama, setiap orang telah ditetapkan tempoh kehidupan di dunia. So, dunia merupakan tempat persinggahan untuk kita melakukan amalan soleh dan mencari bakal ibadah kita sebelum kita menuju akhirat. Jadi dunia ni adalah tempat singgah sementara, tuan-tuan. Kenapa? Tempat yang kita nak pergi ni lagi jauh. Dan lagi jauh, dan bila sampai tempat itu lagi kekal. Dan juga peringatan daripada baginda Rasulullah SAW tadi, maknanya hendaklah yang kedua ialah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga baginda Rasulullah SAW ingatkan pada kita supaya kita menjaga masa muda kita dan masa lapang kita dan masa kita ada harta dan masa kita tidak sibuk dan hidup kita gunakan dengan sebaiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi kekuatan dan juga taufik hidayah pada kita untuk kita mengerjakan amal-amal yang soleh. Seterusnya pada ayat yang ke 69. Dalam ayat ke-9 Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa zikru Qur'anun mubin. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa zikru Qur'anun mubin. Nabi Muhammad SAW itu bukan penyair dan kami tidak mengajarkan syair. Kami tidak mengajarkan syair kepada baginda Rasulullah SAW. Wa ma yanbaghi lahu. Dan tak sepatutnya Nabi Muhammad SAW itu seorang penyair. Dan penyair ini tak sesuai bagi baginda Nabi SAW. In huwa illa zikru wa Qur'anul mubin. Kan? Yang kami wahyukan kepadanya ialah tidak lain melainkan nasihat pengajaran dan kitab suci yang memberi penerangan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pada tafsiran daripada ayat ini, perkembangan sastra Arab pada abad ke-7 Masihi dikatakan standing dengan perkembangan sastra di Parsi, Rom, India dan China. Jadi perkembangan tersebut menyebabkan para sastrawan Arab disanjung tinggi dan didewa-dewakan sebagai jago ulung oleh masyarakat yang bertamadun waktu itu, khusus masyarakat Arab sendiri. Bagi membolehkan seorang itu ditabatkan menjadi sastra yang ulung, para budayawan menganjurkan pelbagai pertandingan, termasuklah pertandingan bersyair di Pasar Al-Ukas pada musim haji, tuan-tuan. Jadi orang Arab ni memang suka orang kata mengadu ataupun berlawan lah. Siapa yang paling kuat, paling hebat syair dia, siapa yang paling hebat orang kata dia punya sajak dia, puisi-puisi dia lah. Jadi mana-mana puisi-puisi yang bagus, yang berjaya ataupun menang dalam pertandingan tadi, maka mereka akan mendapat hadiah yang lumayan
Dan syair-syair mereka itu akan tulis dengan tinta ataupun dakwah daripada emas. Dan syair-syair itu digantung di Kaabah. Jadi manusia yang datang pada musim haji, mereka itu melihat akan syair-syair tadilah. Yang mana syair-syair mereka itu hebat. Memang tinggilah dia punya dia punya susunan dia, gaya bahasa yang gunakan adalah tinggi. Tetapi kita kena ingat bahawa gaya bahasa Quran itu sebenarnya lebih tinggi yang digunakan ataupun yang telah pun digubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keindahan kata penyair yang berjaya, mana-mana penyair berjaya untuk menampilkan sajak-sajak yang bagus-bagus, sampai ada yang boleh menghurai ataupun menukilkan ataupun menulis sampai 1000 bait syair atau sajak dengan bahasa yang teratur dan isi yang padat lagi menarik. Jadi karya penyair yang berjaya disebut sebagai al-mu'allaqat. Mana-mana syair-syair yang hebat-hebat itu dinamakan, yang berjaya itu dinamakan sebagai al-mu'allaqat. Kemudian ditulis dengan tinta emas dan digantung di dinding Kaabah sebagai bahan berharga yang perlu ditatapi oleh manusia. Jadi dia akan menjadi paparan lah kepada manusia. Jadi manusia yang datang pada musim haji, masa itu mereka itu akan orang kata memuji-mujilah. Oh, ni syair ni bagus, syair ni hebat. Syair ni orang kata luar biasa dan sebagainya. Sudah tentu orang yang mengarang syair ni adalah orang yang hebat dan sebagainya. Jadi keindahan bahasa syair yang diagungkan oleh masyarakat Arab akhirnya terhakis apabila Nabi Muhammad SAW membawa ayat Quran. Gaya bahasa ayat Quran ni rupa-rupanya lagi tinggi, lagi indah, lagi padat dan analoginya tepat lagi menarik. Tiada siapa yang dapat di kalangan pasyair tadi yang mampu untuk menyanyi Quran. Jadi sesuailah tuan-tuan, setiap Nabi itu dikurniakan wahyu sesuai pada zaman dia. Contohnya Nabi Musa AS kan melawan sihir, kerana sihir masa itu adalah kuat. Kemudian Nabi Muhammad SAW tadi dikurniakan kata Quran, mukjizat yang tertinggi untuk menentang syair-syair orang Arab yang mana mereka mengagungkan syair-syair ini dan tidak ada lebih hebat melainkan daripada syair-syair. Jadi akhirnya bila Quran turun, maka mereka akhirnya tak mampu untuk menandingi Quran. Rupa-rupanya gaya bahasa Quran tu jauh lebih tinggi lagi hebat berbanding dengan syair-syair yang dikarang oleh penyair-penyair Arab yang ada masa tersebut. Jadi oleh itu orang yang terbuka hati ketika mendengar kalimah-kalimah Quran, maka mereka terus menerima Quran tersebut dan akhirnya beriman kepada baginda Rasulullah dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang yang hatinya terus kufur apabila mereka mendengar Quran yang dibacakan oleh Nabi, mereka bukan sahaja tidak memperhatikan isi Quran tadi, malah mereka menyatakan Nabi ini seorang penyair. Jadi mereka menganggap Nabi Muhammad SAW itu sebagai penyair kerana Nabi membawa Quran. Jadi gaya bahasa syair Quran ini lebih tinggi daripada syair. Jadi mereka menganggap Nabi adalah penyair. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tadi bukan penyair. Kepada Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, wa ma'allamna syi'ra wa ma yanbaghilah. Nabi Muhammad SAW bukan penyair dan kami tidak pernah mengajarkan syair kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kepandaian syair pula tidak sesuai kepada Nabi. Nabi pun tidak suka pada syair dan kalau dia mendeklamasikan sajak, maka dia ucapkan dalam keadaan salah ataupun tidak sempurna baris ataupun dalam keadaan terbalik. Itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak menggunakan Nabi ini ilham ataupun kelebihan untuk menjadi penyair. Kerana Nabi SAW, Allah Ta'ala tentukan Nabi ini dikurniakan akan Quran sebagai mukjizat yang terbesar, yang mana susunan kedudukan ayat Quran ini sebenarnya jauh, kalau kita perhatikan, jauh lebih tinggi berbanding dengan syair-syair yang dikarang oleh orang Arab. Baik. Kemudian tuan-tuan, oleh sebab itu Nabi SAW tidak menghafal bait syair mengikut susunan dan analogi yang betul sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Katsir dalam tafsirannya ataupun diceritakan Ibn Katsir dalam tafsirannya ketika Nabi Muhammad SAW mengucapkan kafa bil Islam wasyaibu limar'i nahiyan. Lalu Sayyidina Abu Bakar memperbetulkan syair yang telah pun dibaca oleh Nabi. Ya Rasulullah, Nabi kata, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, sesungguhnya susunan yang betul ialah begini.
Kapa syaibu wa islamu lil mar'i nahian. Memadailah uban dan Islam itu sebagai penegah bagi seseorang. Jadi Nabi mengucapkan kafa bil Islam wa syaibu lil mar'i nahian. Memadai dengan Islam dan uban itu, uban seseorang itu yang menegah. Uban seorang itu menegah. Jadi ucapan syair ini adalah terbalik. Maka bakal kata yang paling betul, yang betul sebenarnya kafa al-syaibu wal islamu lemar inahyan. Memadailah uban tadi dan Islam itu menegah kepada seorang. Islam itu sebagai penegah bagi seseorang. Kemudian Qatadah pula menceritakan bahawa Sayyidina Aisyah pernah ditanya berkenaan dengan syair diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hal kana Nabi SAW yatamassalu bi syai'in min asy-syi'ri. Qalat kana asy-syi'ru abghadu hadis ilahi. Qalat wa lam yatamassal bi syai'in min asy-syi'ri illa bi baiti Abdullah bin Ruhawah min Bani Qais tarfatan. Satu bedi laka ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwij. Man lam tuzawwij. Fa'ajala yakulu wa ya'tika man lam tuzawwij bil akhbar. Faqala Abu Bakar As-Siddiq, "Laisa hakaza ya Rasulullah. Laisa hakaza ya Rasulullah. Qala inni lastu bisya'ir wala yanbaghi lih." Tafsir Al-Baghawi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi pernah mengungkapkan bait syair. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah mengungkapkan ataupun menyebut berkenaan dengan bait syair. Maka lalu Sayyidina Aisyah berkata, kana syi'ru abghadu hadis ilahi. Syair adalah perbuatan yang paling dibenci oleh baginda Rasulullah. Jadi syair ni adalah benda yang dibenci oleh Nabi. Nabi tak suka bersyair. Lalu Aisyah berkata, qalat wa lam yatamassal bi syai'in min asy-syi'ri illa bi baiti Abdullah ibn Ruhawah. Nabi tak pernah mendeklamasikan syair melainkan satu rangkap syair yang Nabi deklamasikan daripada Abdullah bin Ruhawah. Yang mana Nabi pernah mendeklamasikan syair pada rumah Abdullah bin Ruhawah daripada Bani Qais. Yang mana asal daripada syair tadi ialah berbunyi, satu bedilaka ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwij. Satu bedilaka ayyama ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwij. Maksudnya apa tuan-tuan? Peredaran hari akan memberitahu kepadamu apa yang kamu tak tahu. Bersama berita-berita akan datang kepadamu apa yang tidak engkau persiapkan. Artinya bahawa pengalaman-pengalaman hidup akan membekali seseorang dengan ilmu yang banyak. Dan ilmu itu hanya dapat dengan pengalaman tanpa dipelajari secara khusus. Tetapi Nabi mengucapkan syair ini dengan cara terbalik. Nabi ucapkan secara terbalik. Satu bedi laka ayyama ma kunta jahilan wa ya'tika man lam tuzawwidu bil akhbar. Tuzawwidu bil akhbar. Sepatutnya bait syairnya sepatutnya begini. Satu bedi laka ayyama ma kunta jahilan wa ya'tika bi akhbari man lam tuzawwij. Nabi ucapkan terbalik, wa ya'tika man lam tuzawwij bil akhbar. Dia putarkan dia punya bait syair tadi lah. Kenapa? Kerana Nabi ni memang orang kata tidak dikurniakan akan kelebihan bersyair oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Taala berikan satu yang lebih berharga daripada syair, iaitulah kalam Allah, mana Quran, yang digunakan untuk sebagai petunjuk kepada manusia. Kerana syair itu tidak menjadi petunjuk, yang menjadikan petunjuk ialah Quran dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh itu berkata Asy-Sya'bi, ma wulida Abdul Muttalib zakaran wala unsa illa biqauli syairi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikurniakan anak kepada Abdul Muttalib sama ada lelaki atau perempuan, melainkan semuanya boleh bersyair kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Boleh dikatakan maknanya semua anak-anak daripada anak cucu daripada Abdullah bin Muttalib ni, Abdul Muttalib ni semuanya tuan-tuan mampu untuk bersyair, hebat bersyair. Melainkan baginda Rasulullah SAW seorang sajalah yang tidak pandai bersyair. Sebenarnya syair sebelum Islam penuh dengan khayalan-khayalan dan ungkapan-ungkapan yang tidak wajar diucapkan. Hal ini menyebabkan datangnya kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan syair-syair yang dilafazkan oleh orang beriman. Kerana dengan syair mereka berusaha mempertahankan Islam dan menjawab tuduhan-tuduhan yang diucapkan oleh orang kafir. Jadi disebut oleh pengarang sini bahawa syair-syair yang ada pada zaman Arab masa itu kebanyakan dalam bentuk khayalan. Benda-benda yang sia-sia, benda-benda yang tak sepatutnya diucapkan. Jadi akhirnya Islam datang untuk orang kata membawa kebenaran dan menunjukkan kehebatan Quran. Dan kalau seandainya orang Islam ni ada digunakan kepandaian bersyair, maka sudah tentu mereka membawa mesej dakwah. Mereka memasukkan dalam syair-syair mereka mesej dakwah dengan tujuan untuk manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syair yang demikian adalah tidak mengapa dan tidak dilarang. Kalau syair-syair yang kita karang tadi penuh dengan orang kata roh-roh Islam, berkenaan dengan pemujaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemujaan kepada baginda Rasulullah SAW dan juga syair-syair yang mengungkapkan ayat-ayat yang baiklah, menyebut tentang kelebihan Islam dan sebagainya. Jadi syair-syair ini tuan-tuan tidak rugi. Tapi kalau hanya syair-syair yang tak apa-apa benda yang syair disebut dalam ayat disebut dalam tu, mana tidak ada orang kata roh pada Islam, maka syair tadi menjadi sia-sia saja. Sebagaimana ucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, asy-syi'ru kalam wal kalamu minhu hasanun wa minhu qabih. Syair itu ialah percakapan dan percakapan itu ada antaranya yang baik dan ada yang buruk. Jadi syair ini merupakan seperti percakapan. Wasyi'ru kalam. Syair itu ialah kalam, itu ucapan yang ucap seorang. Jadi ucapan yang ucap seorang itu ada masa baik, ada masa buruk. Namun kebanyakan apa yang diketengahkan oleh penyair hanyalah khayalan dan cetusan rasa hati dalam gaya seni yang berasaskan perkara yang dilihat dan dirasai sahaja. Lantaran itulah hujah-hujah kadang-kadang betul dan kadang-kadang salah. Jadi kadang-kadang betul apa yang diungkapkan oleh syair tadi, apa yang mesej yang disampaikan, tak ada masanya adalah salah, salah terhadap apa-apa mesej yang disampaikan dalam syair. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Al-Quran, dia kata wasyu'ara'u yattabi'unal ghawun. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli waddin yahimun wa annahum yaqulu ma la yaf'alun. Jadi ahli syair itu diturut oleh golongan yang sesat, tidak ketentuan halanya. Tidak akan kau melihat bahawa mereka merayau-rayau dengan tidak ketentuan hala tuju dalam tiap-tiap lemah, maknanya khayalan dan amangan kosong saja, dan bahawa mereka memperkatakan apa yang mereka tidak lakukan. Mereka mengatakan satu benda yang mereka tak lakukan. Hanya orang kata ilham saja, yang kadang-kadang ilham itu datang daripada syaitan yang orang kata yang menjurus kepada perkara yang tidak elok, yang tidak baik, tuan-tuan. Jadi apabila terbukti yang bukan syair yang diajar pada Nabi, maka apakah yang wajar diajar ataupun diwahyukan kepada baginda Rasulullah SAW? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Al-Quran, dia kata in huwa illa zikru wa Qur'anun mubin. In huwa illa zikru wa Qur'anun mubin. Yang kami wahyukan kepadanya itu adalah Quran, dan dia tak lain melainkan nasihat, pengajaran dan kitab suci yang memberi penerangan. Jadi maknanya Quran ni lagi hebat, lagi canggih lah. Dan mesej-mesej yang disampaikan Quran adalah mesej-mesej yang betul. Kalau orang kata cerita-cerita yang terdapat Al-Quran, cerita-cerita yang betul, bukan cerita dongeng. Tapi kalau syair-syair ini kadang-kadang cerita-cerita dongeng, cerita yang tak betul pun yang disebut dalam syair tadi, yang nak mesej nak sampaikan. Sedangkan yang terdapat dalam Quran ini semuanya betul, tidak ada yang salah, kerana dia hanya merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, la ya'tihil batil min baina yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Quran ialah kitab suci yang tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan daripada mana-mana arah dan daripada mana segi. Ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, lagi bijaksana, lagi Maha terpuji. Jadi Quran ni tidak akan datang pada kebatilan terdapat dalam. Tak ada kebatilan dalam dia. Tidak ada pembohongan, tidak ada khayalan, tidak ada orang kata benda-benda yang sia yang dalam yang terdapat dalam Quran. Semuanya benda yang betul kerana dia merupakan kalam Allah. Itulah perkataan sini Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. So apakah pengajaran pada ayat ini? Pertama, menafikan bahawa Quran bukan syair dan Nabi Muhammad SAW bukan penyair. Yang kedua, ayat ini mentakril dan menetapkan kenabian baginda Rasulullah SAW. Jadi ayat ini merupakan pengakuan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menyatakan bahawa Nabi ini bukan penyair. Dia merupakan takril lah. Takdir, pengakuan dan juga isbat penetapan